Kisah Sarawak Ranger Headhunter dari Sarawak yang jarang diceritakan. Dan Anda yang mendengar dan melihat di channel ini sangatlah beruntung sekali, sebab ini pertama kali saya mengkongsikan berkenaan dengan kisah Sarawak Ranger Headhunter. Sarawak Ranger, rata-rata golongan muda masa kini pastinya tidak pernah mendengar mengenai unit keselamatan ini yang pernah memainkan peranan penting di Sarawak sewaktu ketika dahulu. Hal ini karena pasukan ini tidak lagi wujud setelah dibubarkan oleh anggotanya diserap ke Batalion 1 Regimen Rangers Diraja. Walaupun Sarawak Ranger tidak lagi wujud, kisah kehebatan pasukan para tentera yang dianggotai oleh rata-rata orang Iban ini sememangnya wajar terpahat megah dalam sejarah negara dan dihargai oleh golongan muda pada masa kini. Sarawak Ranger diakui sebagai pasukan elit British setaraf askar Gurkha yang mempunyai kebolehan luar biasa di medan perang. Kehebatan Sarawak Ranger dalam menjejaki dan memburu musuh dalam hutan sangatlah digeruni sehingga mereka pernah digelar The Sarawak Headhunter Sir Gerald Temporary, pesuruhan British di tanah Melayu satu ketika dahulu, dan dianggap adalah pasukan tentera terbaik di dunia. Kini kita berbalik kepada sejarah penubuhan Sarawak Ranger. Sarawak Ranger adalah satu pasukan para tentera yang ditubuhkan pada tahun 1860-an, dan pasukan itu ditubuhkan oleh Raja kedua Sarawak, yaitu Charles Anthony Johnson Brooke. Pasukan ini bermula daripada pasukan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai pasukan pertahanan di kubu yang dibina beberapa lokasi strategik untuk mempertahankan Kuching pada tahun 1846. Sarawak Ranger pada awalnya dipimpin oleh William Henry Rodway pada tahun 1862 dan sekali lagi dari tahun 1872 hingga Besara pada tahun 1881. Pasukan ini sangatlah berkemahiran dengan teknik peperangan dalam hutan dan tugas-tugas kepolisian umum, dilengkapi dengan pelbagai senapan ciptaan barat meriam dan persenjataan tradisional. Pada awalnya, Sarawak Rangers hanya berperan menjaga sejumlah kubu yang dibangun di lokasi strategik di bandar dan di muara sungai. Selain melindungi kawasan persempadanan Sarawak, mereka berperanan untuk memerangi pemberontak dan terlibat dalam sejumlah kempen sepanjang sejarah mereka. Dalam keadaan darurat atau perang yang memerlukan lebih ramai anggota, mereka akan mendapat bantuan dari penduduk setempat dan orang-orang asli tempatan yang sudah dilatih. Pada zaman awal penubuhan Sarawak Ranger, mereka berperanan besar membantu melawan mana-mana pihak yang cuba menjatuhkan pemerintah keluarga Brooks di Sarawak. Jika dilihat dari sejarah, Sarawak Ranger beberapa kali dibubarkan, namun tidak lama kemudian anggotanya dipanggil semula untuk menyertai misi-misi khas yang menagih kepakaran mereka. Akibat kemelesetan ekonomi dan keadaan di Sarawak ketika itu dikatakan mulai stabil, pasukan ini pernah dibubarkan sekitar tahun 1932. Walau bagaimanapun, keberanian dan kehebatan ahli pasukan ini masih lagi digunakan dan ditagih dan dipanggil kembali apabila mereka diserap pula menyertai pasukan polis Sarawak pada ketika itu yang dikenali sebagai Sarawak Constabulary. Dan sekarang juga kita beralih kepada Perang Dunia Kedua. Apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua, khidmat ahli Sarawak Ranger kembali ditagih. Kali ini, Sarawak Constabulary telah bertindak menubuhkan kembali Sarawak Ranger bagi mengekang kedatangan tentera-tentera Jepun pada penghujung tahun 1941. Selepas kematian Charles Vanner Brooke pada tahun 1946 dan penubuhan kerajaan jajah Sarawak, Sarawak Ranger menjadi unit di bawah kawalan langsung British dan terlibat dalam beberapa peristiwa penting, antaranya dalam peristiwa darurat Tanah Melayu dan konfrontasi Borneo. Sewaktu Perang Dunia Kedua, anggota Sarawak Ranger telah diletakkan di bawah pimpinan Major Tom Harnett Harrison dalam satu pasukan khas yang digelar pasukan Z Force.
Selepas kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua, selepas pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, menyaksikan Sarawak Rangers sekali lagi dibubarkan. Dan sekarang pula kita beralih kepada darurat dan peranan pakar penjejak IBAN. 8 minggu selepas darurat Tanah Melayu diisytiharkan pada 16 Jun 1948, kumpulan pertama yang berjumlah 49 penjejak IBAN daripada bekas anggota Sarawak Ranger dihantar ke Tanah Melayu untuk membantu kerajaan British yang memerintah Tanah Melayu ketika itu. Dalam sejarah, mereka ini juga dikenal sebagai IBAN Trackers. Pasukan Commonwealth memerlukan kemahiran menjejak yang dimiliki oleh orang-orang IBAN ini untuk mengesan pengganas komunis di hutan tebal Tanah Melayu waktu ketika itu. Peranan IBAN Trackers telah menunjukkan kejayaan yang amat luar biasa sekali. Jika mereka merasa komunis cukup hebat dengan teknik perang gerila di dalam hutan itu, IBAN Trackers jauh 100 kali lebih hebat daripada komunis itu. Setelah kejayaan menjejak mereka dan kejayaan ini, para pemimpin IBAN telah menuntut agar pasukan IBAN Trackers yang dihantar pulang ini diberi tanggung jawab ketenteraan penuh. Maka, pasukan IBAN Trackers ini telah dibentuk semula menjadi Sarawak Rangers dan sebuah unit tentera yang lengkap dengan LT Col C.J. Bryant sebagai pengawal pemerintah pertama mereka pada 1 Januari 1953. Penubuhan kembali Sarawak Rangers oleh kerajaan British ini umpama satu penghargaan buat peranan yang dimainkan oleh mereka. Diatur dalam 2 plantun, Sarawak Rangers terus melakukan tugas yang sama seperti yang mereka lakukan ketika mereka ialah IBAN Trackers. Kemudian, pada 31 Mac 1960, Sarawak Rangers dibubarkan dan keesokan harinya, 1 hari bulan April 1960, ia telah ditukar menjadi Sarawak Rangers Far East Land Forces atau FELF. Ini meletakkan mereka sebagai daripada tentera British setaraf dengan askar Gurkha di mana mereka boleh dikerahkan ke mana-mana saja operasi khas di seluruh dunia. Dan kini kita beralih kepada penubuhan Persekutuan Malaysia dan pembubaran Sarawak Rangers. Pada tahun 1963 merupakan sejarah penting yang menyaksikan pembentukan Malaysia apabila Tanah Melayu bergabung dengan Sabah dan Sarawak. Sebagai salah satu masyarakat penubuhan Malaysia, Perjanjian Pertahanan 1963 yang ditandatangani menghendaki kerajaan British ketika itu untuk menubuhkan 2 pasukan ketenteraan masing-masing dari Sabah dan Sarawak. Akibatnya, pada 15 September 1963, Sarawak Ranger sekali lagi dibubarkan pada 16 September 1963. Ia menjadi Batalion 1 Regiment Ranger. Hanya 100 anggota Sarawak Ranger FELF yang secara sukarela meneruskan perkhidmatan mereka, sementara yang lain memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Jika anda ada melihat pada logo Regiment Rangers di Raja, anda akan perasan dan anda akan melihat moto di sana, yaitu Agi Hidup, Agi Ngelaban. Moto itu sampai sekarang digunakan selepas membaca sejarah dan latar belakang Sarawak Rangers, maka mungkin anda paham mengapa kata-kata itu, keramat tersebut digunakan sampai sekarang, Agi Hidup, Agi Ngelaban. Di akhir kata ini, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengatakan memberi ribuan terima kasih kepada semua Sarawak Rangers IBAN Trackers yang terlibat telah mempertahankan tanah kita daripada dijajah komunis ataupun Jepun. Atas berkat anda semua, negara kita damai seperti sekarang dan tidak ada lagi peperangan seperti dahulu. Terima kasih semua, salam satu saudara untuk yang melihat video ini.